kitab Al-Adabul Mufrad, bab yang ke-222. Bab di sini bab istina'ul ma'ruf. Tajuk asal dia istina'ul ma'ruf. Kalau kita tengok ni perlu kita tahu jugalah, oleh kerana kita belajar ni Bukhari ni kitab klasik. Dalam terjemahan ini mengembangkan harta. Anak murid Imam Bukhari lah, ada yang buat tajuk mengembangkan harta, yang ni isbab istina'ul mal, seperti yang diterjemah di sini. Tapi ada dalam setengah nuskhah kitab Adabul Mufrad, dia tulis babu istina'il ma'ruf, bab mengembangkan kebaikan. Makna bila kata kebaikan, dia lebih besar daripada harta lah. Ada setengah-setengah tajuk dalam nuskhah Adabul Mufrad ni, dia bukan kata istina'il mal, babu istina'il mal, tapi babu istina'il ma'ruf, bab mengembangkan yang baik. Harta tu salah satu yang ma'ruf lah, kita kembangkan. Tu baik. Di bawah tajuk ini Imam Bukhari rahimahullah kemukakan tiga hadis. Tiga hadis, kena tulis, saya tak tulis sini. 3 hadis. Untuk membicarakan tajuk ini, Imam Bukhari kemuka ketiga hadis. Hadis yang pertama. Sebab dalam syarah ni, Sailul Murajjab ni, cuma sayanglah sebab kitab ni tak ada terjemah dalam bahasa Indonesia, apa tak ada. Bagus kitab ni, hadis ni dia bincang dari sudut fiqh. Dia panggil fiqhul hadis. Setiap hadis tu dia akan kemukakan dalam bentuk fiqh hadis. Apa fiqh yang kita boleh ambil? Kalau ada. Fiqh ni bukan makna hukum fiqh je. Fiqh ni makna poin utama yang kira-kiranya poin besar. Fiqh hadis, pemahaman mendalam terhadap hadis. Dia ada buat begitu. Cara dia, metod dia punya syarah ni begitu. Baik, hadis yang pertama iaitu hadis 478. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, katanya, qala hadatsana Khanash bin al-Harith an abih qala kana ar-rajul minna tuntiju farsuhu fayanharuha fayaqul ana a'ishu hatta arkaba hadha faja'ana kitab Umar an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Jadi kata Abu Nu'aim, Hanash bin al-Harith, dia cerita kepada kami daripada ayah dia. Siapa ayah dia? Al-Harith tu lah. Bahawa ayah dia kata, kuda salah seorang dari kami mana menghasilkan. Menghasilkan di sini maksud dia cuba buat bawah dia buat tu. Keluar sekala. Maknanya dari kiamat, masih hari kiamat, masih ana aish, suatu pertanyaan untuk mengingkari, yakni aku tidak mungkin hidup hingga boleh menanggungi kudaku ini. Jadi kuda dia tak apa maksud kuda, dia kata tuntiju. Tuntiju tu kalau semata-mata bahasa Arab maknanya menatijahkan, menghasilkan sesuatu. Apakah maknanya kuda dia tu melahirkan anak ataupun apa maksud? Kalau di sini dia buat sebab dia ada beberapa maksud. Tu bagus kitab ni antara setakat saya jumpa lah dalam syarah berkait dengan ni kira-kiranya yang terbaik lah. Saya pun tidak sempat nak buat nota, sepatut buat nota tu baru lebih itu lagi. Maksud dia begini, maksud dia nya tuntiju ni mana unta dia tu mana masih produktif dalam keadaan baik lah unta dia tu. Itu maksud dia nya. Bukan kata unta ni, bukan kata kuda tu farsu tu, kuda dia tu maknanya kalau kita kata berlari pudrah lagi, mana masih manfaat banyak lagi. Tu kuda tu untuk dia. Itu maksud dia. Tiba-tiba dia sembelih. Lepas tu dia kata ana aishu hatta arkaba hadha. Mana aku ni hidup tak lama dah, maksud dia. Aku ni hidup tak lama dah. Jadi kalau aku hidup, kalau itu pun aku tak boleh tunggal. Jadi dia kata, enggak, aku ni nak mati tak lama dah. Mana seolah dia sudah ferah dengan hidup ataupun dia mungkin tak lama dah. Dia pun sembelih unta dia tu. Yang nahar tu dia sembelih unta dia. Padahal dia tak tahu lagi dia hidup lama mana.
Lepas tu dengan dia sembelih unta dia tu, sembelih kuda dia tu, lepas tu tentu dah kuda tu mati ya. Lepas tu dia lepas tu kalau umur panjang tidak apa payah tak ada kuda tu nak pergi mana-mana, seolah-olah begitulah maksudnya. Maknanya Nabi nak ayat di sini ini makna seseorang yang mikir tak betul menyebabkan bertindak pun jadi tak betul. Sedangkan kuda ni masih lagi intah ni produktif, kuda tu masih produktif lagi. Bila ada maksud dia tu tiba-tiba sembelih. Lepas tu dia apa kata? Sebab tu bawah dia buat ana aisyu tu apa maksud? Suatu bukan pertanyaan tu, pernyataan. Untuk mengingkari. Kalau kita kata tanya pun dia panggil istifham ingkari. Dia buat ayat penyata tetapi dengan maksud untuk menolak. Yakni aku tak mungkin hidup hingga boleh menanggungi kuda ni. Mana aku tak boleh tak erak dah nak itu kuda. Moga aku sakit, aku ni miskin. Sedangkan kuda tu masih lagi produktif. Dia pun sembelih kuda dia. Makan kuda dia tu sebenarnya. Bapa atas rasa dia tak boleh nak tanggung. Tak erak dah. Moga dia pun tak lama akan mati. Dia pun tua ataupun dia sakit gitu. Tiba-tiba lepas tu dia melih, kau susah hidup dia. Sebab kenderaan tu. Kuda-kuda ni kenderaan. Jadi maknanya di sini jelas dia sembelih kuda tu kerana mikir tak betul. Sebab tu Nabi kata, faja'ana kita, Sayyidina Umar kata, faja'ana, maka sampai surat kepada kami daripada Sayyidina Umar, an aslihu ma razaqakumullah. Surat Sayyidina Umar tu berbunyi, hendaklah kamu memperbaiki, melakukan islah setiap rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Rezeki yang Allah beri kepada kamu kena jaga molek, kena hargai. Fa inna fil amri tanaffusan. Kerana apa? Kerana dalam urusan hidup di dunia ni tanafus, maknanya masih bernafas. Selagi kita bernafas kena jaga molek. Kiamat tak tahu bila. Dalam hadis Nabi sebut kalau esok kiamat apa hari ni kita disuruh bercucuk tanam lagi. Mungkin kita tak tahu kiamat. Kiamat ni sama ada kiamat kecil atau kiamat besar. Kalau kiamat kecil mati. Mati kita ni ya paling kiamat kecil juga. Kalau rosak dunia kiamat besar. Kayak kita bunyi oleh kita kan dah biasa tu. Kita ni tak lama nak mati. Baru nak sedekah. Ya, kau tiba-tiba 10 tahun lagi hidup dia. Rupanya lama lagi mati. Sedekah 10 tahun. Tak boleh sedekah tu kerana nak mati gitu. Masa segarlah molek sedekahnya. Ada kan kata gitu dah. Sebab tu Sayyidina Umar kata aslihu, makna kamu kena guna molek rezeki kamu ni. Janganlah kerana atas rasa nak mati baru sedekah. Itu kurang tu. Ni sembelih kuda atas rasa tak boleh dah nak tahu kita pun nak mati ataupun kita tu miskin tak boleh. Padahal dengan sembelih kuda jadi kau susah lepas tu. Apa? Sebab kuda ni penting dalam kehidupan Malaysia zaman dulu. Hak tu maksud dia tu. Sepatutnya dengan kuda ada tu kita kembangkanlah kebaikan. Banyak kebaikan tu kuda tu. Salah satu kebaikan saya nak sebut. Kalau zaman Nabi ni contoh pengembangan harta. Nabi puji. Ni perangai orang Arab ni salah satu perangai orang Arab yang Nabi kekalkan dan Nabi puji, Nabi beri nilai tambah dengan sebut itu boleh pahala besar. Dia style orang Arab ni. Saya tak ingat ada istilah dia, ada lah kita ni. Kena tengok semula lah. Seorang tu dia ada kambing susu. Lepas tu dia bagaimana dia nak manfaatkan, nak bantu orang miskin. Kalau kita lain tak apa, ada susu segar, rumah orang miskin pun ada peti, bui susu dalam tank ataupun dalam pack tu pun tak apa. Dulu tidak. Dia bui kambing tu. Dia kata ambil lah kambing saya ni, awak pera boleh 2 minggu ke, awak perahlah susu setiap pagi, setiap tahu minum. Selepas 2 minggu kena hantar balik. Maknanya dia bui kambing tu bukan bui kambing, dia bui susu. Tapi dia bui dalam bentuk kambing. Mana perah dia ni segar molek ni. Bukan fresh daripada ladang, fresh daripada ambing tu sendiri. Tu dia. Tu salah satu bentuk Nabi puji. Jadi orang sebab susu ni bagi orang Arab ni penting. Dia jadi sihat. Tak kena penyakit minum susu. Suasana tempat dia tu. Kalau kita tengok dalam syarah hadis. Segar boleh pergi kerja minum susu. Dengan ada roti buah zabit dia tu. Tu makanan dia. Jadi dalam tempoh 2 minggu tersenal lah orang miskin tu. Sebab apa tu ada susu. Cara mana dia bagi? Dia boleh jadi kawan ni nak bagi pun tak ada luya. Dia bui harta dia. Tu Nabi puji. Dan dia ada istilah khusus tu perbuatan itu. Itu makna pengembangan harta. Makna harta yang ada kepada kita, kuda ni memang kita boleh ambil manfaat. Bagaimana kita nak dapat pahala dengan kuda tu?
Kita ada harta, memang kita guna harta kita. Bagaimana kita nak dapat pahala dengan harta kita biar lebih besar? Misalnya, kalau zaman sahabat Nabi dulu, ramai sahabat Nabi, dia tak boleh nak pergi perang. Dia bui kuda dia. Kamu gunalah kuda saya untuk kamu berperang. Kalau mati pun tak apa, kuda. Bui harta. Dia tak nak pergi perang. Perempuan. Nak pergi perang mana? Perempuan ada anak. Dia bui duit pada sahabat-sahabat. Beli, buat baju besi. Beli kasut. Kasut kena 2 pasal seorang. Perang zaman Nabi. Pedai tak boleh sebilah. Patah tu kan nak klik mula. Kadang-kadang setengah tu 3, 4 bawa pedai. Nabi 2, 3. Berapa tu? 9 tak? Tak silap saya 9 dalam syamak dia. Patah pedai Nabi. Dalam tempoh Nabi hidup, Nabi perang 9, bila pedai patah. Ulama kata hak tak patah tu pun sepatu hilang. Rasanya dalam kitab sebut Syekh Profesor Judai'i sebut, dia kata harta peninggalan Nabi dan bentuk serban itu semuanya boleh bertahan, tak silapnya sampai 400 tahun gitu ya, lepas tu hilang, tak tahu. Tidak ada maklumat yang sah di mana. Sekadar tu ya. Hilang. Hadis tak hilang sampai kali ini. Sebab hak tu hak sebenarnya. Baik. Itu maksud dianya. Jadi Sayyidina Umar kata, aslihu ma razaq, kamu jaga molek, kembangkan. Aslih ni gini. Aslih ni maknanya kita buat supaya dia tu jadi baik. Dia rezeki tu boleh hak baik dah ala dah. Bagaimana nak jadi hak baik tapi jadi lebih baik? Tu makna kembangkan. Tak ada cara pengembangan harta melainkan dengan cara sedekah, wakaf, tabarruk dan berkhairat. Tu yang disebut. Tu maksud dianya. Fa inna fil amri tanaffusan. Kerana apa? Kerana dalam isu ini pengembangan harta yang paling besar adalah tanafus. Kita membuat keluasan harta. Kita mengembangkan harta itu. Di situ ada kehidupan, ada keluasan, ada kesenangan. Itu maksud dia. Kalau saya nak bincang dalam ni panjang. Gitulah. Itu maksud dia. Baik. Cuba tengok kandungan hadis bagi ada kita ni. Hadis ini mengandungi anjuran agar mengembangkan usaha dan menanamkan modal untuk kepentingan masa mendatang. Maknanya kena ada usaha kita kembang harta biar kita boleh guna berpanjang. Kalau kita mati keluarga kita boleh guna. Sebab yang dituntut bersedekah tu sebahagian saja, bukan semua pun. Bukan semua. Pagi tadi pun kita belajar kan. Tak. Hasani pun kita sebut ni, Hasani lah sebut dah. Mana orang fakir nak derma, Nabi tak bui. Nabi suruh simpan. Takkanlah dia nak minta derma siapa mati. Mana kalau ada sikit sebanyak, tak kena simpan. Tak perlu lah sedekah dia. Kalau sedekah tu patut sedekah, patut nak makan kena minta dengan orang. Nabi tak benar. Itu untuk fakir. Kita ni tak apa, bui pun ada lagi harta. Kalau bui habis hak ni pun esok ada selalu. Muka kita tahu dah duit tak akan masuk. Muka kita berniaga, kita pun tahu semua ada sumber pendapatan khusus. Itu lain. Ni fakir ni dia sendiri pun tak cukup. Baju ada $2 tak ada lala. Nak sedekah selah. Lepas tu tinggal selah. Kalau basuh tak pakai baju. Nabi tak beri. Tu cara agama. Kalau kita fikir cara agama ni kan, dia mengambil kira munasabah tu. Munasabah kau awak nak sedekah dia. Tak munasabah ya. Patut rasa serak kau. Gitu ya. Jadi kena faham lah daripada hadis ni. Ada dia panggil hadis termasuk kalau kita istilah dia panggil hadis targhib lah. Hadis motivasi. Galakkan dia panggil hadis targhib. Selagi kalau hadis yang menunjukkan ancaman dia panggil tarhib. Targhib wa tarhib. Ada kitab khusus nak tu ya. Yang kedua, larangan menyia-nyiakan harta dengan alasan tak ada dah, nak kiamat dah tak ada dah. Petani lah. Kita pun nak mati esok hari dah ni. Tak boleh begitu. Jangan begitu ya. Kita tahu seolah-olah supaya dia tahu bila kiamat tu. Seolah dia tahu bila nak mati. Tak boleh. Maknanya di sini naknya Islam ni dia produktif sampai mati. Dia produktif sampai kiamat. Tak ada waktu ni kita ni undur ke belakang. Tak ada. Tu cara hidup umat Islam ya. Yang ketiga, di antara tanggungjawab khalifah dan pemerintah adalah mengembangkan ekonomi dan meningkatkan perekonomian. Bagaimana dia nak buka peluang supaya rakyat dia ni boleh berniaga, supaya meningkat pendapatan masyarakat. Bila pendapatan masyarakat meningkat, secara tak langsung kita kata ekonomi negara pun berkembang. Kena fikir kerajaan yang paling utamanya.
Ni kalau rakyat nak bekerja tak tahu, tak ada sumber. Nak buat macam mana? Rakyat ada kekuatan fizikal, KJL kena sediakan ruang itu. Gapo dia biasanya rakyat payah marketing tu lah. Buat barang boleh nak jual tu. Nak jual ke mana? KJL kena fikir. Kalau KJL kata hamba tak ada nak mikir tu, boleh mu jadi KJL orang lain. Dia kata hamba nak mikir hamba betul. Kalau ada pemimpin kecek gitu, hadrat kena bukti kerja gerek dia biar tu. Mu ni tak boleh jadi pemimpin lagu ni. Kecek sikit nampak bodoh lalu. Nah. Ada jenis gitu. Tak boleh gitu Rakyat jadi sakit hati lah. Pemimpin ni dia kena kecek tu rakyat jadi tak ada idea, jadi idea sepatutnya. Sebab kerja idea tu. Kan moto politik Islam kan? Apa ni? Siasat hirasatuddin wa siasatud dunya. Memang Ibn Khaldun kata itu politik, moto politik Islam. Jaga agama ni maksud jaga akidah lah. Agama ni paling besarnya akidah kena jaga. Kalau hak tu tak boleh jaga, tak layak awak jadi pemimpin politik Islam. Yang kedua, hirasatuddin, siasatud dunya, mengurus takbir dunia dengan baik sehingga rakyat dapat kecapi kesenangan itu. Itulah, kalau tak berupaya tu, maka dia dikira tidak layak. Mungkin kalau kita kata gitu, dia akan kata demo kecek sedap, demo tidak duduk sini. Demo tak suruh duduk lah situnya. We got orang lain lah boleh duduk, ada kemampuan. Tu maksud dia nya. Kalau tidak, kita yang akan merananya. Misalnya kita kata barang naik tak boleh nak kawal, itu satu kelemahan. Tak sedar rakyat lah sebab apa kelemahan lah tu. Kukuk mana pun. Jadi kena fikirlah. Yalah kesian lah. Kita ni boleh kira lagi. Kita kata walaupun tidak kaya pun tidaklah orang panggil fakir miskin kita. Nuh fakir miskin. Lah ni pakai goreng tak kena minyak. Bunyi kapal goreng tapi tak kena minyak. Siapa katanya nama dia alat tu hak PSG goreng ayam tak guna minyak, dia guna elektrik tu. Napa nama Gapo dia? Air fryer. Pakak beli hot tu dulu. Lepas tu anak kata rasanya lepas ni elektrik berat pada minyak. Noh bulanya. Noh parah tu. Nak masak ayam tebal tu mau isi tu. No, ayatnya ayat mikir nak itu jangan molek juga tu mau kolesterol banyak kau tapi kukuk mana jadi kihmah dak lah. Mai 40 lebih sopik botol. Dak. Itulah. Dalam saya sebut kita sebagai rakyat, saya bukan politik, tak terlibat mana-mana parti. Mana kalau rakyat, kalau pemimpin dengan dia tak boleh serati sebab kita rakyat. Tu pun kita tidak kata uduh tu. Ayat molek benar bahasa tu. Ngaji hadis tu sebut gitu tu. Nah. Maksud molek nak suruh dia faham. Lepas tu bila faham tu kak kena faham lah, jangan buat tak faham. Gitulah maksudnya. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan lah, kita harap begitu Yang kedua, hadis yang kedua, hadis 479 An Anas bin Malik anin Nabi, ni saya tidak baca teks dari dia punya sanad tu daripada asal lah, daripada awal tu daripada Imam Bukhari seterusnya saya tak baca, saya ambil ringkas terus kita pergi pada sahabat. Hadis yang ke-479 An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisha falyagrisha. Itu hadis yang saya sebut tadi. Daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila kena ubah terjemah tu. Qamat ni mana telah tiba, telah datang. Tapi dia dalam bahasa Arab ni kadang-kadang penggunaan fa'il dia panggil fa'il madhi tetapi bukan dengan makna madhi, dengan makna dekat, hampir. Misalnya qad qamatis salah misalnya. Tak kira kita terjemuh sesungguhnya telah dilaksanakan solat, telah dilaksanakan wala tak payah lagi. Nak ayatnya bila qamat tu kamu kena bersedia seperti salat dah. Jangan duk gurau lagi lah dalam sah tu. Bila qamat tu kena sedia supaya semaya dah. Sebab tu terjemahannya sesungguhnya salat dekat sangat dah nak dilaksanakan. Bersedia tu maksud dia ni. Hak ni pun gitulah juga kena terima. Apabila kiamat tu sudah hampir benar berlaku. Sampai situ dah keadaan kiamat tu benar-benar nak berlaku dah. Wa fi yadi ahadikum, dan pada tangan salah seorang di antara kamu masih ada lagi
Fasilah ni biji kurma. Fasilah biji kurma, butir kurma tu. Maka sekiranya dia mampu menanam, maka tanamlah. Misalnya tanam hari ni, esok kiamat, tak apa, boleh pahala. Naknya tak saya tunggu tu. Naknya produktifnya. Hak ni Imam kalau baca dalam kitab Dr. Yusuf Qaradawi, dia masuk hadis ni. Dalam kitab dia Al-Intaj, Al-Qiyam wal-Intaj, nilai dan produktiviti dalam Islam. Dia masuk ni hadis ni. Naknya tak boleh tunggu, tak boleh bertangguh dalam proses pengembangan harta. Makna di sini ni zuhud Nabi ajan. Tidak kata tolak harta. Kalau tolak kita boleh kira, ginilah demo zuhud, harta demo kawin berlaku. Demo zuhud dengan tak ada harta, kawin zuhud dengan ada harta. Sahabat ni zuhud sebab tu dia kaya. Kena kecek gitu. Nak kata Abdul Rahman bin Auf tidak zuhud kah? Sa'ad bin Abi Waqqas tidak zuhud. Kalau kata gitu nampak jahil benar tu. Kerana kezuhudan Abdul Rahman bin Affan lah maka umat Islam jadi kaya. Dengan kezuhudan dia lah dia boleh support peperangan Ahzab. Orang zuhud yang kaya, rakyat akan dapat kesenangan. Orang zuhud yang ada harta, rakyat akan senang. Masyarakat akan terasa kenikmatan zuhud dia tu. Ni dah zuhud miskin, tak ada fikir apa. Kena faham maksud saya tu. Sebab saya bimbang takut kita ni faham zuhud daripada masak sedap buhai supaya jadi tak sedap. Tu zuhud. Ini pala bininya tak ada apa lah. Tu waktu tepatnya. Itu bukan zuhud, kedekut. Ujung tu kena ubah biar serupa. Bukan kedekut, bukan guna ti, guna dal. Kita tak asyik, kita nak zuhud cara sunnah. Tu tahu dah bahasa marah tu. Kedekut. Bahasa baru. Ni makna orang kedekut sebenarnya, orang zuhud sebenarnya kedekut. Dia panggil kedekut. Tu hadis-hadis dia mencemarkan nama Islam. Tak boleh begitu. Tak kena sangat cara dia tu. Tak kena. Tak betul gitu. Sebab apa orang yang zuhud ni, kalau dia miskin pun ada kebaikan. Kalau dia kaya lagilah ada kebaikan. Orang kaya yang zuhud tu lah. Contoh Abdul Rahman bin Auf tu lah. Siapa dia Abdul Rahman bin Auf ni? Abdul Rahman bin Auf ni hadis-hadis mana-mana kitab pun kita baca, antara peranan dan fungsi dia paling besar, dia ni antara orang yang orang panggil apa ni, panggil ketua lah, bahagian pelantik ke pemimpin, khalifah. Zaman bila Nabi wafat, Sayyidina Bakar nak jadi khalifah, dia lah. Mana dia diberi autoriti. Bila ada pencalon Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dia lah pergi buat tanya sahabat-sahabat utama ni, siapa dia layak. Pergi tanya pula calon ni, nak tanding ke tidak? Kau nak tarik diri? Semua tarik diri. Tak berani nak lawan Sayyidina Bakar. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia sendiri pun antara yang dicalon. Dia mula-mula tarik diri. Aku tarik diri. Tak boleh pergi nak lawan Sayyidina Bakar lagu mantak nak siapa ni. Tengok masa Nabi 12 waktu dia jadi tu imam. Dia pernah Nabi jadi makmum dia. Mana ada orang lain jadi makmum? Nabi jadi makmum dia tu imam. Tak ada orang lain. Sayyidina Bakar. Lepas tu pernah Sayyidina Umar naik, Nabi kata Allah dah Rasul tak sih. Dia nak Sayyidina Bakar juga. Sayyidina Umar pergi, Sayyidina Umar tak sih naik lepas tu. Selagi Sayyidina Bakar ada. Sebab apa? Sebab tu Nabi dah Allah nak pada Sayyidina Bakar. Sebab tu bila naik Sayyidina Bakar tak ada orang nak. Abdul Rahman pun tak, dia mana dia tarik diri. Dia lah. Dia tanya tu dia peran. Begitu selepas Sayyidina Bakar wafat, Sayyidina Umar pun dia juga peran. Ni perannya Abdul Rahman bin Auf dan dia tu kaya. Cuba tengok peperangan Ahzab. Sebanyak mana harta dia. Zuhud tu kalau kita nak. Ni khijaban berhenti, apa terganggu nak zuhud. Lepas tu akhirnya suruh bini buat kuih, jual kuih. Susah lagi, masa habis lebih banyak, lebih teruk daripada jadi pegawai bank. Tak payah lah tu. Sebab dia kata buat kuih mentah ya, klik pukul 9 boleh berzikir dah. Ini pala mak saya. Ni hak berlaku dalam masyarakat, hak kita kenal. Saya sebut ni hak saya kenal. Nak buat macam mana? Bini dia jerit depan mak saya. Engkau kerja banyak utama dah pendapatannya berhenti. Apa tu? Nak berzikir. Ni bahaya ni hadiah. Na'udzubillah min zalik. Itu salah faham. Sebab tu Profesor Dr. Mahmud Zudi hak gagal sari dua ni lah. Dia pernah bocak. Betul lah dia sebut ni.
Ni saya dengar dalam radio ketika sedang bawa kereta lah. Dia kata dalam Islam ni, setakat yang saya faham daripada pengajian saya, pembacaan saya, seseorang ni profession dia apa saja pun dia tetap ada ruang yang disediakan oleh Allah untuk dia naik darjat dalam agama dengan kerja dia. Betul dia sebut. Asal kerja itu mulia dan kerja itu halal. Awak kerja sebagai tukang masak, awak boleh naik tinggi sesuai dengan awak. Tuhan tak akan tanya pekerjaan yang awak tak boleh buat. Tapi kerja yang awak buat, kalau awak ikut agama, taat pada agama, awak boleh naik tinggi juga. Sebab tu yang masuk surga ni bila apa boleh masuk. Padahal kita kata bila ni gebelia kita kata. Tugas resmi dia tu kabar, enggak orang kita, tempat kita ni tu kabar dia pandai rendah benar. Tak betul tu. Kan kita bercerdah kan bagaimana suara dia pergi boleh hilang habis dosa-dosa dia tu kan. Sejauh mana lagi bukan kecil tu. Enggak bila ni setahu saya lah, saya kerja ni buta huruf, orang hamba abdi, huduh pula. Tapi Nabi kata aku dengar tapak kaki dia dalam syurga. Kita nak faham lagu mana hadis-hadis gitu. Nak yang peluang adalah agama ni bila seorang kita mengucap 2 kalimah syahadat, rendah tahap mana pun kemampuan dia, dia ikut sekadar dia boleh. Sekadar dia boleh buat tu je Allah tanya dia. Ya. Dia Allah akan masuk ke berdasar pada orang panggil potensi dia setakat tu. Yalah, kita dengar tak boleh tokel lah Allah tanya bila mu ni bab merata ke pada sembahyang. Oh nanya kau tanya gitu. Sejak mana awak membantu kerajaan mengembangkan ekonomi? Sudah dah. Kitanya challenge pun tebuk macam. Nah, di rumah. Cak nak urus ekonomi negara. Mana? Tuhan tak tanya tu. Ni hak mu boleh buat, ni apa tak buat? Ni hak tu Tuhan tanya. Pemimpin dia boleh buat, dia tak buat. Sebab tu kalau dia tak boleh buat awal-awal lagi, dia kena berhenti. Bagi orang lain boleh buat. Sebab bila duduk jawatan tu jadi tanggungjawab. Tiba-tiba tak boleh buat. Hai bahaya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah, Nabi kata kan. Bila diserahkan tugas kepada orang tak layak, tak boleh buat, dia tak boleh buat kerja. Fantazir, tunggulah saat kemusnahan. Tu berat tu Nabi bersebut gitu. Baik, seterusnya lah saya ambil sedikit lagi ya. Jadi Nabi kata kena bercucuk tanah lah setakat kau boleh buat tu. Baik, cuba kita tengok kandungan hadis ni. Hadis ini menganjurkan agar menanam pokok, menggali sumber-sumber air. Ni kalau saya nak terima dalam bentuk bahasa lebih global, beginilah kita kata. Hadis ini menganjurkan agar kita berusaha menghasilkan kebaikan. Apa saja bentuk usaha yang bermanfaat. Walaupun hasil itu lambat kita peroleh, asalkan ada kerja. Maknanya hadis ni nak ayatnya umat Islam ni kena produktif. Jangan kita ni sampai mati, sampai bila-bila jadi pengguna saja tak boleh umat Islam ni. Maknanya kalau kita tengok dia punya pemikiran Nabi ni maju, taqaddum, bukan tajammud, taqaddum. Pemikiran Nabi SAW. Sebab tu Tok Guru saya sebut tak kena anak kita nak suruh jadi ustaz belaka. Dah kita ustaz, padahal anak kita tu nama memang dia bakat lain. Daripada kecil nama bakat melukis. Melukis tak mesti melukis gambar tak cat, melukis gambar dak. Melukis ni bidang dia luas. Melukis ni arkitek tu bidang tu juga. Tak mesti bila kata melukis nampak melukis gambar kera beruk lalu. Tak mesti. Hak tu hak kata Nabi laknat tu melukis lagu mana. Lukis tu luas. Seni tu. Dan dia boleh kerja, dia ada kerja tu. Dia ada banyak perkara lah. Kita yang tak tahunya. Kalau kita tanya orang bahagian beda kerja, dia kata melukis saja ni luas mana dia punya skop dia tu. Misalnya terlukis ke apa, kita perancang bandar terlibat dengan lukisan juga tu. Nak rancang mana melukis tak erti. Melukis orang tengok lukisan dia tak apa, tak ada apa dalam bandar ni. Tengok dia melukis. Tu benda-benda gitu kita kena faham. Baik. Yang keduanya, hadis ini menganjurkan agar kita manfaatkan kesempatan. Tak kira lah, walaupun esok dan nak kiamat tu masih ada lagi sehari kesempatan. Panen lagi. Tumbuh tak tumbuh tu hal lain. Siapa gitu nak ayatnya. Agama kita. Maknanya Nabi nak mengajar kita ni bekerja sampai mati. Buat kerja-kerja tu ibadat, boleh pahala. Supaya kita semayalah sampai mati. Berzikir sampai mati, buat baik sampai mati. Begitulah, sebab kebaikan itu ada pada semua pekerjaan. Sebab itulah hadis ni setengah penulis hadis ni yang mengambil hadis ni, yang mengambil kitabnya susunan Adab Mufrad daripada Imam Bukhari, dia kata sebenarnya
tajuk dia bukan mengembangkan harta. Istina'ul ma'ruf, bukan istina'ul mal. Mengembangkan yang ma'ruf. Harta tu salah satu saja yang ma'ruf. Di bawah ni dia buat. Sini tak buat lah. Kalau dalam kitab ni dia buat. Dia kata mana ramai juga ulama kata sebenarnya hak tu lebih global lagi. Hak tu lebih luas lagi berdasar pada hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Mana istina'ul ma'ruf, bukan istina'ul mal. Istina' ni makna mengembangkan. Baik. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, An Dawud bin Abi Dawud, ni hadis 480. An Dawud bin Abi Dawud qala li Abdullah ibn Salam in sami'ta bid dajjal qad kharaja. Wa anta ala wadiyatin tu. Dia ada atas di ala wadiyatin tagrisuha fala ta'jal an tusliha fa inna linnas ba'da dhalika Aisyah. Diriwayatkan daripada Daud bin Abi Daud, dia berkata, Abdullah bin Salam berkata kepadaku, jika engkau mendengar bahawa Dajjal telah keluar, katakanlah ada orang kata Dajjal telah keluar, dia mari dah diserami Mekah ni. Kalau ada orang kata begitulah misalnya, kita pun rasa pun mari dah, kita rasa juga gitu. Katakanlah gitu. Sementara engkau sedang menanam satu biji kurma, maka jangan engkau tinggalkan, terus tanam, kerana manusia selepas Dajjal tu masih hidup lagi. Lepas tu Dajjal mari ni mana tak tahu lagi. Bunyi orang kata Dajjal mari dah, tengok dalam dia ada kan konspirasi Dajjal ni. Dia ada pokok ni, dia panggil pokok teori konspirasi, dia kata Dajjal mari dah. Tanah lagi lah, tak apa kerja lagi, tak usah tu noh. Mana dia nak cerita tentang Dajjal, akhirnya dia diperdajalkan, ikutlah tu ikut dia. Mana bila kita dengar tu, semakin kuat lagi kita berusaha untuk agama. Sebab orang kena ingat, bila berusaha untuk agama ni, seperti saya mengajar, setengah orang itu mengajar banyak, mengajar buat baik, gibdak. Ramai orang tidak mengajar. Buka kedai runci, buka mekanik, kerja di hospital, kerja mana-mana. Hak tu kita tidak iktiraf sebagai amal saleh tu. Amal saleh juga. Pakat buat. Teruskan juga. Jangan tergendala dengan sebab bunyi Dajjal. Kadang-kadang bunyi Dajjal tu Dajjal, yang kata Dajjal tubik tu. Kadang-kadang tu. Padahal tak tubik lagi pun, dia nak menakut-nakutkan manusia. Akhir sekali sama-sama sunnah jadi bala. Betul, hebat Dajjal ni. Cara dia pelaga orang tu hebat. Na'udzubillah min zalik. Padahal hadis Dajjal ni sebagai peringatan. Sebab tu ana mengambil sikap lagi bila orang sebut tentang gitu Dajjal, siapa kait dengan orang tertentu, Dajjal kait dengan kelompok tertentu, kita senyap ya. Sebab apa, kata-kata dia tu ada juga kebaikan kepada dia. Kita ingat. Sebab ingat kepada Dajjal ni, manusia akan jadi baik juga. Sebab Dajjal ni lambai kepada kerosakan. Jadi ramai orang terkena, Nabi sebut dalam hadis. Lepas tu kalau kita takut terkena, Nabi kata kena ni, pegang pada sunnah ni, kamu tak akan sesat lagu mana pun. Maknanya bila dengar Dajjal ni, kita semakin kuat sunnah dalam perniagaan, sunnah dalam bidang kedokteran, sunnah dalam baki mutu. Bagaimana sunnah baki mutu? Sunnah dalam kedai runci, ada sunnah belaka tu. Mudahlah Dr. Yusuf Qarawi kata gini ya. Dia kata kena ingat bila kita bekerja, kita kena ingat satu hadis Nabi. Nabi kata innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutkina. Tu hadis mula-mula dalam mukaddimah. Bila kamu buat sesuatu, kamu kena ingat hadis ni, hadis productivity. Nabi kata Allah suka. Bila kata Allah suka, dia jadi istilah agama. Maknanya kalau siapa peringkat kamu dapat mahabbatullah, Allah suka, maknanya syurga kita akan dapat. Cuma yang menariknya, apabila kamu melakukan, sesungguhnya Allah suka bila seseorang kamu buat apa saja pekerjaan, bukan ngajar saja, bukan ngajar Quran saja, apa saja pekerjaan, kamu fikirkan kepada kualiti, buat biar kerja berkualiti, Allah suka. Misalnya kalau kedai runci, lagu mana kedai runci yang orang masuk senang hati nak cari barang apa mudah. Ni masuk kedai dia takut, pun masuk dalam hutan kedai, soal labur penuh. Bakal dia nak buat baik dengan labur, dia ingat boleh pahala lah tu. Barang apa tahu tak mana. Buh gigi duduk alik ni, buh gigi duduk sebelah timur, obat gigi duduk sebelah barat. Betul ke susun lagi tu? Tak betul, susah cari. Sepatut benda-benda ni tak setepat lah. Benda-benda gitu dia kena fikir. Cara nak tarik pelanggan, cara nak tu benda-benda gitu Nabi kata kena fikir, boleh pahala. Lepas tu ada hadis-hadis lain pula, berzikir supaya Allah murahkan rezeki, doa sama.
Ingat pada Allah, bergantung pada Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u. Kena bergantung pada Allah, jangan bergantung pada gambar aduk dinding tu. Benda-benda gitulah boleh pahala. Bersih, jaga kebersihan. Banyak ada nak boleh pahala kalau faham agama. Sebab tu Yusuf Qaradawi kata, sebenarnya umat Islam ni ulama yang bekerja, bukan ulama yang menganggur. Itu kata Yusuf Qaradawi. Kitab ni saya tak pasti ada terjemah ke tidak, tapi dalam bahasa Arab tu ada. Ni pihak terbatu ya kitab. Kagum ulama dengan kitab tu. Dia faham. Mana Yusuf Qaradawi kemuka ke ayat Quran hadis Nabi yang sebut tentang bagaimana Nabi membentuk sahabat, membentuk masyarakat supaya menjadi masyarakat yang produktif, yang optimis, bukan jadi pesimis. Tu tidak. Tu kita tengok mana hebatlah. Ni pun gitulah juga sebenarnya kita duk bincang ni. Siapa kalau orang kata Dajjal tobik dah. Tobik gilah nak tobik aku nak nanya ni tak tahu dia. Tu kan nak. Lepas tu senyap Dajjal, letih juga dia. Senyap lah. Letih juga nak hari duk main Dajjal semua nak. Baik, yang terakhir tadi. Yang terakhir, hadis yang ketiga ni sebenarnya lebih jelas lagi daripada hadis sebelum ni. Daud tadilah kita baca, bila kamu dengar Dajjal telah keluar, engkau berada di satu lembah, di satu wadiah ni, di satu ladang, di satu lembah, di satu tempat bercucuk tanam, maksud dia engkau akan menanam satu biji kurma. Fala ta'jal antus, jangan duk tergesa-gesa, jangan duk jadi gaduh, jangan duk jadi terburu-buru bila bunyi Dajjal tobik, cepat-cepat klik, jangan sesah kerja tu. Itu maksud dia, sesah kerja. Kalau kamu niat nak tanya tu mana ada tu, tanya secara biar tobik gilah dia tu. Ya tak ya pun memang Nabi kata dia akan tobik. Kerja kita jangan terjejah dengan sebab dia. Tu maksud dia nya. Sebab apa? Fa inna linnas ba'da dzalika 'aisha, kerana selepas Dajjal tu manusia akan hidup lagi. Bila manusia hidup ni dia nak makan minum. Ayatnya Islam ni dia ada cara hidup dia sendiri. Gapo dia? Aktif, produktif, tidak menganggur, tidak duduk saja. Tu. Sebab tu saya tengok dalam masyarakat ni mana ibu bapa yang bagus ni, dia ajar anak dia berdikari. Misalnya anak dia duk tunggu SPM, dia pergi cari kerja pada anak dia, kerja yang sesuai dengan anak dia. Bagus tu, sangat bagus. Dia tak duduk rumah dah tunggu 5-6 bulan. Tu dia kena betul tu. Semalam saya dengar bagus. Nama apa? Dia orang Kelantan juga. Keluarga dia asal Fatani. Dia ni perunding perniagaan, cuma ni dia bincang tentang peluang kerja. Dan dia banyak sebut hadis Nabi. Nama apa tengok? Sebab saya dengar pun tidak mukaddimah, tapi akhir tu jadi kita banyaklah terkesan. Kalau kita duk ngaji-ngaji hadis, banyak dia sebut tu, walaupun dia tak sebut hadis tu. Tepat. Dan dia ni antara orang yang dikatakan cara berfikir Islamik lah. Dia nama apa? Dia Kelantan juga. Adik perempuan dia tu duduk di kawasan perumahan saya ni. Adik dia. Popok sunnah juga lah dia ni. Antara dia sebutnya, dia kata Nabi Islam mengajar kita kebaikan yang kita buat kepada keluarga kita, sehingga Nabi kata sesuap nasi, sesuap makanan masuk dalam mulut isteri kita itu sedekah. Apa maksudnya? Dia bawa dalam bahasa baru. Maknanya Nabi kata kepada kita, duit yang kita habiskan untuk isteri, untuk anak kita, itu pelaburan akhirat. Bahasa dia guna tu menarik. Kita tu sebut sedekah-sedekah, tak ubah pakai hari ni. Boleh lagi kita nak sebut istilah lain yang lebih segar, pelaburan. Jadi kita tak akan saya kalau nak guna untuk isteri kita, anak kita, asalkan kegunaan itu tepat kena agama. Tak asal saya. Bahkan kita rasa ni untuk akhirat kita. Orang yang buat gitu dia akan bersemangat cari harta. Molek dia hurai. Bahasa dia guna pun standard. Kita dengar apa banyak kita boleh belajar. Galik kita dengar. Tu bagus tu. Pelaburan. Ni saya nak pergi ke anak nak piti. Lepas tu duduk masih saja gitu lebih. Bodoh tu. Gitu tu. Bagus cara dia tu. Kadang-kadang orang gini nampak walaupun tidak bekerja secara, tidak belajar secara langsung agama, kadang-kadang kesedaran itu menyebabkan dia faham kehendak agama tu. Alhamdulillah lah, kita pun boleh ambil manfaat banyak. Begitulah yang Nabi sebut. InsyaAllah untuk tajuk seterusnya, doa orang yang dizalimi. Ini kita bincang dalam sesi akan datang insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.